Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton dan pendengar podcast Sinar Harian. Bersama-sama saya Haizir Osman dalam segmen Plot Twist, di mana kita akan membincangkan isu-isu politik yang berlaku dalam negara pada ketika ini. Saudara, Parti Amanah Negara ataupun Amanah. Jika kita menyebut sahaja nama ini, pasti nama-nama yang terbayang dalam pemikiran kita adalah nama-nama seperti YB Muhammad Sabu, YB Salahuddin Ayub, dan yang paling jauh barangkali adalah YB Adli Zahari, bekas Ketua Menteri Melaka. Tapi bagaimana pula dengan nama-nama yang lain? Adakah mereka tidak wujud ataupun tidak ada sebagai pelapis yang akan menggantikan kepimpinan amanah dan kepimpinan negara pada satu hari nanti? Dan wujud juga dakwaan yang mengatakan bahawa amanah hanya merupakan parti penumpang dalam Pakatan Harapan. Satu dakwaan yang agak besar dan perlu dijawab dengan cukup tuntas. Dan ada juga yang mengatakan bahawa amanah ketiadaan pelapis dan tidak wujud kaderisasi dalam parti tersebut. Dan untuk menjawab soalan-soalan ini, saudara, bersama-sama saya di studio pada kali ini merupakan Naib Ketua Angkatan Wanita Amanah ataupun AWAN Nasional, Puan Anfal Syari. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi untuk menerima jemputan kami pada kali ini. Sama-sama. Baik Puan, saya rasa terus kepada soalan yang pertama, iaitu tentang dakwaan ataupun ada yang mengatakan bahawa amanah tidak mempunyai pelapis, tidak berlaku kaderisasi ataupun lapisan-lapisan seterusnya dalam amanah untuk menggantikan kepimpinan yang sedia ada. Yang kita dengar YB Muhammad Sabu, YB Salahuddin Ayub, kepimpinan utama Presiden, Timbalan Presiden dan Naib Presiden. Adakah di sana tiada lapisan-lapisan kaderisasi pemimpin-pemimpin muda dalam amanah untuk menggantikan kepimpinan yang akan datang pada masa akan depan? Terima kasih Saudara Haizir. Saya kira Parti Amanah relatively adalah parti baru. 2015 kita hampir menyambut ulang tahun ke-8 tahun ini. Dan sudah tentu dalam usia yang baru pada pilihan raya umum yang ke-14, iaitu pada 2018, buat pertama kali Parti Amanah Negara menyertai pilihan raya umum dan kami memenangi 11 kerusi ahli parlimen, dan daripada 11 orang, 9 orang daripadanya adalah menteri dan timbalan menteri. Walaupun begitu, dalam tempoh 22 bulan tidak terlalu banyak yang dapat dibuktikan hanya dengan satu parti baru yang menyertai penubuhan satu kerajaan Pakatan Harapan. Dan mungkin di situ ada cabaran-cabaran tersendiri. Jadi dengan usia 8 tahun, Amanah masih lagi dalam proses untuk membina pelapis-pelapis, melakukan kaderisasi, dan kami golongan lapisan kedua, second layer dalam parti ini, mahukan parti ini terus berkembang, yang kita katakan kalis masa depan ataupun future proof, yang mana kita akan bawa satu gagasan yang progresif, iaitu Parti Amanah ini, untuk kita terus relevan di Malaysia, di landscape politik. Jadi kalau ditanyakan tentang adakah tiada pelapis-pelapis, saya sanggahlah pandangan tersebut, kerana ia wujud. Tinggal lagi sebagai parti baru untuk meletakkan positioning pemimpin parti dengan kepimpinan menteri, timbalan menteri yang agak terhad dalam pentadbiran PH 2.0 ataupun perpaduan ini. Kami kira dengan pilihan raya negeri, insya-Allah Parti Amanah Negara akan membariskan pelapis-pelapisnya. Okey, Puan dah sebut pilihan raya negeri, walaupun saya belum nak masuk lagi sebenarnya, ini masih di peringkat introduction, tapi tak apa. Kita akan sebut juga tentang topik pilihan raya negeri itu. Tapi apabila kita menyebut tentang Pakatan Harapan, selalunya yang disebut secara turutan, biasanya kebiasaan orang akan menyebut PKR, DAP dan Amanah, UPKO. Kenapa? Adakah sebenarnya kebiasaan itu, adakah ia menunjukkan seolah-olah ranking, maknanya Amanah merupakan parti yang ketiga selepas PKR dan DAP? Adakah ia menunjukkan sebegitu? Dari segi senioriti boleh jadi itu disebut sebagai turutan, tetapi kami sebagai Parti Amanah Negara adalah rakan setara dalam membuat keputusan. Maknanya bukan dibahagikan mengikut siapa yang lebih banyak. Walaupun begitu, sudah tentu dalam membariskan calon-calon di kerusi-kerusi ataupun rundingan tentang kerusi, Amanah mendapat sebahagian angka, dan disebabkan kita parti yang tidak mempunyai ahli yang sangat besar, tapi dikira sebagai rakan yang setara. Bermakna dalam Majlis Presiden Pakatan Harapan dan sebagainya, Ketua Wanita kami YB Aiman Atirah Sabu adalah yang dilantik sebagai Ketua Wanita Pakatan Harapan. Jadi tidak wujud bahawa disebabkan sebutan itu adalah urutan yang ketiga, wanita amanah ataupun pemuda amanah adalah tidak mendapat tempat dalam Majlis Presiden dan struktur organisasi Pakatan Harapan itu sendiri. Okey, kalau kita tengok pencapaian yang adalah oleh parti-parti komponen dalam Pakatan Harapan khususnya, di mana PKR menghantar wakil Perdana Menteri,
DAP merupakan parti yang membentuk kerusi yang paling banyak dalam Pakatan Harapan Gabungan. Bagaimana, apa pula pencapaian yang Amanah tawarkan untuk mengukuhkan Pakatan Harapan dan Kerajaan Perpaduan? Okey, pada saya lantikan pertama kabinet, terutamanya menteri-menteri, kita menghantar dua, itu daripada Presiden dan Timbalan Presiden, dan pada baris yang kedua itu Timbalan Menteri, kita ada YB Adli, kita ada YB Aiman, ya, untuk Timbalan Menteri Kementerian Pembangunan Wanita. Dan saya kira walaupun mereka berada di posisi Timbalan Menteri, tapi keseragaman ataupun kerencaman itu menyebabkan kita lebih kuat, insya-Allah, dalam mengukuhkan kerajaan perpaduan. Dan kita juga menyumbang dari segi senator, maknanya di Dewan Negara, Ketua Pemuda kami, saudara Hasbi yang berhormat Senator Hasbi Muda, turut dilantik menjadi senator, dan Susah Agung kami, YB Senator Dr. Hatta Ramli, juga diangkat. Cuma kami dalam proses lagi untuk menghantar dan mencalonkan wanita sebagai senator, dan kerana itu kita untuk mengukuhkan kerajaan perpaduan bukan sahaja di persekutuan, di 6 buah negeri juga kita akan mencalonkan tokoh-tokoh ataupun calon-calon kami yang akan menyumbang kepada mengukuhkan kerajaan perpaduan bukan di federal persekutuan tapi juga di negeri-negeri. Baik, tadi Puan ada cakap Amanah merupakan parti yang baru ditubuhkan pada tahun 2015, dan kita menyorot kembali sejarah bahawa Amanah merupakan parti serpihan daripada PAS apabila PAS keluar daripada Pakatan Rakyat pada satu ketika, dan selepas itu berlaku penghijrahan beramai-ramai dan menubuhkan Parti Amanah. Kalau kita lihat senario pada ketika Pakatan Rakyat, gabungan Pakatan Rakyat yang mempunyai PKR, PAS dan DAP, barangkali ramai orang yang menjangkakan bahawa peranan yang sama perlu dimainkan oleh Amanah dalam Pakatan Harapan, iaitu mengambil peranan PAS menjuarai isu-isu umat Islam dan bangsa Melayu dalam Pakatan Harapan. Pada pandangan Puan, adakah peranan tersebut dapat digalas dengan cukup baik oleh Amanah dalam Pakatan Harapan dalam konteks pada kali ini? Ramai yang berharap dan mengimpikan Amanah adalah PAS 2.0, 2.0. Tapi pada saya Amanah mempunyai positioningnya yang tersendiri. Kita mahu move to the higher ground, iaitu dengan moralnya dari segi gagasan rahmatan lil alamin, yang mana mungkin gagasan idea tersebut kami bawa juga dalam satu platform Nunji, Nahdah Ulama di Nahwal Jadidah, di mana wacana-wacana keilmuan yang mana itu adalah cabaran, dan kami telah mewujudkan Akademi Nunji meskipun terpisah strukturnya daripada parti yang fellow-fellownya ataupun pengerusinya diketuai oleh YB Dr. Mujahid Yusof Rawal, dan saya juga antara fellow yang berada dalam Nunji juga. Jadi dalam tempoh pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan selama 22 bulan, kami merasa berbangga sebenarnya apabila YB Dr. Mujahid Yusof Rawal menjadi Menteri Agama. Dan saya masih ingat lagi satu pembentangan yang sebenarnya beberapa hari sebelum kerajaan dijatuhkan, itu langkah Sheraton. Ada satu gagasan maqasid syariah itu yang nak diletakkan dalam konteks SDG, Sustainable Development Goals, yang akan diangkat dan diberikan pengiktirafan ataupun diberi warta oleh Yang di-Pertuan Agong. Ketika itu konsep rahmatan lil alamin ini, bagaimana diletakkan maqasid yang 5 itu, perlindungan kepada nyawa, harta, agama dan sebagainya, diletakkan sekali dengan 18 SDG goals, yang mana itu sendiri walaupun konsepnya gagasan yang luas, dia boleh dibicarakan dan bawa satu wacana yang jauh lebih ke depan berbanding hanya tentang 3R. Meskipun bila kita sebut Malaysia ini dimiliki Melayu Islam majoritinya, tapi kita tidak mahu hanya bercakap tentang form saja ataupun retorik saja. Jadi kita nak bawa contoh apa yang saya kira bangga, di mana di bawah YB Menteri Datuk Salahuddin Ayub, di bawah KPDN, bawa konsep jualan rahmah, menu rahmah, walaupun nama rahmah tu mungkin oversell, tapi pada saya masyarakat cuba memahami itu yang kita mahu kongsi, maknanya yang kaya
boleh berkongsi ruang sedekah rezekinya dengan yang kurang mampu, dan insya-Allah dengan keberkatan cara tersebut kita akan menyebarkan lagi rahmah ke seluruh alam, seluruh Malaysia lah. Jadi pada saya kalau dikatakan kami gagal menjadi memain peranan sebagai PAS dalam tempoh 22 bulan nak diukur, mungkin kami belum terus dapat buktikan. Dan contoh lain juga terbukti hari ini apa yang berlaku ketika Dr. Mujahid menjadi Menteri Agama. Kebanyakan kes-kes tohmahan, kes fitnah semuanya terbukti pihak pembangkang ketika itu kalah. Contoh tentang tohmahan tabung haji, projek-projek dan sebagainya, akhirnya dapat dibuktikan hanya pada sekarang ini. Jadi peranan kami untuk membawa konsep seperti PAS itu, dia tidak berada pada gelanggang yang sama. Jadi kalau nak ukur, kita harus lihat dengan konteks yang lain, yang berbeza, di mana memahamkan Islam tu benar-benar menjadi rahmat kepada seluruh alam, dan akhirnya masyarakat boleh faham dia bukan tentang hanya nama, bukan tentang RUU 355, bukan sahaja tentang perundangan saja, tetapi bagaimana sikap kita yang lebih cakna keadilan sosial, tentang hak asasi manusia, dan akhirnya peluang untuk kita membawa manusia yang fakir, yang tak sempat makan, tak dapat ada kemampuan untuk mengangkat ekonomi mereka ni kembali insya-Allah mendekatkan diri kepada Allah. Itu dalam konteks melalui Islam lah. Idea politikal Islam yang dibawa oleh PAS dan Amanah dengan penjelasan yang diberikan oleh Puan sebentar tadi, maknanya ia berada dalam dimensi yang berbeza. Kalau barangkali PAS lebih mudah untuk menonjolkan imej Islam mereka melalui pendekatan mereka, dan barangkali di peringkat Amanah agak lebih sukar kerana ia mempunyai falsafah yang tersendiri dan sebagainya. Bagaimana untuk mengatasi cabaran ini bagi menunjukkan visibility Amanah dengan pendekatan yang sebegini yang barangkali agak lebih mencabar berbanding dengan kita mengangkat tema-tema tertentu RUU 355 contohnya, tapi dalam konteks rahmatan lil alamin ini ia barangkali agak kurang dapat dilihat oleh orang awam dan rakyat. Cabaran untuk ya, memang benar cabarannya. Kalau saya pun berada di peringkat kerajaan ketiga atau kerajaan tempatan sebagai ahli majlis, kita menghadapi aduan bahawa mereka yang sepatutnya yang bertauliah mengajar di sekolah, di surau-surau, di masjid-masjid, dan guru-guru agama ini menyalahgunakan peluang tauliah tersebut untuk menohmah ataupun musuh politik. Sedangkan kita perlu ingat bahawa peranan masjid dan surau ni adalah tempat untuk menyatukan ahli qaryah, ya, meskipun pelbagai kecenderungan politik dan sebagainya. Sepatutnya majlis ilmu itu untuk memahamkan bagaimana Al-Quran itu ada sisi-sisi yang mengajar tentang hormat kepada orang lain, nilai adil yang lebih baik. Meskipun kamu membenci satu kaum, kamu tidak boleh membenci ataupun memarahi apa nilai benar yang ada yang dibawa oleh pihak lawan atau pihak musuh. Jadi pada saya cabarannya real dan ia perlukan bergenerasi, dan itu bukan satu halangan untuk kita perlu bermula. Maknanya wacana-wacana perbincangan dan projek-projek kecil yang mudah digarap. Contohnya menu rahmah. Apa sebenarnya falsafah di sebalik jualan murah berharga RM5 hanya dengan nasi putih, lauk ayam satu ketul, sayur dan air minum? Sekurang-kurangnya kita boleh menyelesaikan masalah mereka yang tidak mampu pada hari itu untuk makan, ya. Jadi kita selesaikan soal perut. Okay. Dan saya ingin bawa kita kepada konsep ketika Rasulullah SAW sampai ke Madinah, ada satu mesej penting yang dibawakan dalam satu hadis, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasalu ketika orang lain tidur. Hadis itu lebih kurang menyebutkan 4 perkara yang konteksnya adalah tentang keadilan sosial dan ekonomi. Yang pertama adalah sampaikan salam. Maknanya salam ni sampaikan mesej keamanan, sesama orang Islam ataupun orang bukan Islam. Datangnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu, Madinah adalah satu negara baru yang ada dianggotai bukan hanya orang Islam, tapi ada orang Yahudi yang bukan Islam. Yang kedua adalah berikan makan, wa at'imut ta'am. Yang ketiga wasilul arham, hubungkan silaturahim, ya. Dan yang keempat
bangunlah solat ketika orang lain sedang tidur. Maknanya ada elemen ibadah, ada elemen muamalah, ada elemen ekonomi dekat situ, kenegaraan, bagaimana urusan ekonomi perlu diuruskan. Jadi pada saya, projek-projek kecil yang mana kami Parti Amanah adalah sebahagian daripada anggota kerajaan perpaduan, perlu diterjemahkan, dan dari projek-projek kecil itu kita boleh wacanakan kenapa nilai rahmah tu ada. Okay, saya kongsikan juga, saya ahli majlis Majlis Perbandaran Ampang Jaya. Kami baru saja melancarkan tabung endowment. Tabung endowment maknanya mana-mana ahli masyarakat, korporat ingin menyumbangkan ke tabung tersebut, yang mana dana yang ada boleh diguna pakai untuk bina jambatan, baiki bumbung, yang mana sebelum ni agensi-agensi kerajaan tak dapat tampung kerana keterbatasan dana. Jadi itu antara idea bagaimana Islam tu boleh terjemahkan sehingga akhirnya kesejahteraan hidup itu yang seperti wakaf lah. Ya. Baik Wan, saya tertarik dengan idea Nunji tadi yang dia digariskan di peringkat cadangan untuk digariskan salah satu SDG. Ada satu runutan yang dilemparkan ataupun yang diangkat oleh saudara Wan Ji yang merupakan exco dalam PKR kalau tak silap saya dalam bidang agama ini, yang mengatakan bahawa peluang untuk menyampaikan ceramah-ceramah agama agak terbatas pada zaman Pakatan Harapan dan Kerajaan Perpaduan ini berbanding jemputan yang dibuat oleh Perdana Menteri khususnya terhadap ulama-ulama luar. Dan bagaimana, adakah isu ini juga yang bermain ataupun yang dihadapi juga oleh Amanah untuk menyampaikan mesej mereka, kerana dengan tidak adanya penyampaian mesej-mesej ini menyebabkan orang ramai tidak dapat memahami apa sebenarnya yang ingin dibawa oleh Amanah, misi rahmatan lil alamin dan sebagainya. Okay, kalau saya boleh kongsi dari Parti Amanah Negara, kami ada Dato' Hasanuddin Muhammad Yunus yang dilantik menjadi pengerusi Yadim, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Melalui Akademi Nunji juga Dato' Mujahid Surawa telah mengadakan dialog tertutup tentang isu kalimah Allah, dan melalui Nunji juga kita adakan wacana-wacana dan perbincangan. Ada yang terbuka, ada yang tertutup, dan juga yang terbaru saya juga antara yang telah menerima lantikan juga sebagai Duan Al-Falah, iaitu di bawah JAKIB, yang mana mereka melantik wakil-wakil komuniti Masjid Surau, NGO belia untuk menyampaikan gagasan madani. Ya, saya kira kalau nak diukur sebagai keberjayaan, mungkin antara cabarannya adalah pertama, berikan peluang laluan tauliah untuk tokoh-tokoh kita, dan mungkin ada yang mengkritik bahawa dulu ketika Pakatan Harapan menjadi pembangkang, soal freedom of speech atau freedom expression untuk menyuarakan suara itu adalah sesuatu yang diperjuangkan. Tapi apabila menjadi kerajaan, cabarannya bagaimana pula? Pada saya, dia ada sesuatu yang loose and tight lah. Ada perkara yang sangat-sangat sensitif yang menyebabkan mengganggu keharmonian hubungan antara kaum dan agama, itu perlu dikawal, tetapi adalah menjadi hak kepada mereka untuk menyampaikan. Cumanya pada saya, untuk memberi laluan, tauliah yang pertama itu perlu diberikan, sebab dengan itu kita akan melakukan keadilan, di mana kalau pembangkang kita sangat tight kan, tapi bila kerajaan mungkin tanpa tauliah boleh mengajar dan sebagainya, itu perlu diperhalusi lah. Jadi yang pertama, cadangan saya mungkin melalui Jabatan Agama Islam memberi kemudahan dari segi prosesnya, tidak terlalu rumit sehingga menggagalkan usaha untuk menyampaikan. Dan media-media rasmi perlu diperkasakan. Maknanya kalau dulu kita ada Hal Ehwal Perdana Islam, dan sebenarnya untuk menyampaikan mesej yang baik, kita kena fahami psiki, demografi orang sekarang. Kita ada Sinar Harian yang melakukan platform live dan sebagainya, dan kita perlu terobos pelbagai channel, pelbagai saluran, bukan hanya media-media rasmi. Jadi pada saya,
cabaran lain selain daripada tauliah dan platform itu adalah kesediaan tokoh-tokoh ini untuk menyampaikan fikrah yang betul lah. Dan pada saya yang terkini adalah contohnya saudara Mah Hussein, dia berdebat di TikTok live dengan Azri kan. Jadi saya suka, sebenarnya saya rasa lapang lah untuk dan tenang untuk mendengar hujah-hujah yang disampaikan, dan budaya berdebat ataupun berwacana secara terbuka yang boleh dilihat, ditonton secara live ni adalah sihat sebenarnya, supaya kita akan membawa masyarakat kita. Cuma nilai-nilai adab yang kita perlu kawal lah, contohnya dalam memberi komentar, jangan maki hamun dan sebagainya, akan mematikan personality ataupun karakter wakil-wakil kita. Baik Wan, rasanya kita masuk pada topik PRN sebab kita tak lama lagi akan menghadapi pilihan raya negeri di 6 negeri, dan barangkali tidak pernah terbayang dalam pemikiran Pakatan Harapan dan Amanah juga akan bekerjasama dengan UMNO pada selepas daripada PRU 16 dan menuju kepada PRN kali ini. Apa perubahan ataupun apa adjustment yang perlu dibuat oleh Amanah untuk berada dalam setting yang baru kerjasama dengan UMNO dan BN ini? Okay. Saya sendiri secara peribadi tak pernah tergambar lah, kerana bapa saya juga antara yang menjadi mangsa tahanan Akta Keselamatan Dalam Negeri sebanyak 2 kali di bawah kerajaan pimpinan UMNO pada pertama kali tahun 1998, sekali dengan gelombang reformasi, dan kali kedua pada 2001 selama 2 tahun dan ditahan di Kamunting. Jadi pada saya persepsi UMNO memang korup, diktator itu memang tertanam ya. Dan apabila bukan berubah, maknanya kita faham tiada yang kekal dalam politik ni, dan akhirnya politik adalah tentang bagaimana kita mengurus tadbir dan terutama pada negara. Jadi keputusan pilihan raya umum yang ke-15 pada November lalu yang menyebabkan tiada satu pun kelompok yang besar yang boleh menubuhkan kerajaan, dan akhirnya dengan titah yang di Pertuan Agong kita bekerjasama dengan BN ya, dengan Blok Barisan Nasional. Jadi pada saya satu worldview yang kita kena faham di kalangan aktivis Pakatan Harapan, Parti Amanah Negara dan saya secara peribadi adalah meletakkan kestabilan negara itu di hadapan ya. Simple saja. Saya suka ulang apa yang Datuk Johari Ghani sebut. Dia kata untuk kita terangkan kepada rakyat kenapa ini semua berlaku. Pertama, negara itu tidak boleh maju progres sekiranya politiknya tidak stabil. Jika politik tidak stabil, tiada keyakinan pelabur asing untuk melabur ke negara itu, dan disebabkan itu ekonomi tak stabil, bagaimana kebajikan untuk makan minum ya, kos harga barang, kos harga hidup, dari segi pendidikan, anak-anak perlu bersekolah ya, bayaran untuk guru, emolumen dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah kesihatan, isu kesihatan. Jadi pada saya meletakkan kepentingan menjaga kestabilan politik negara itu di hadapan adalah lebih penting dan lebih besar masalahnya berbanding mudarat untuk kita bekerjasama. Jadi seolahnya kita buka lembaran baru tanpa kita melupakan bahawa yang salah tetap salah ya, yang mana melanggar undang-undang perlu diambil tindakan, dan itu kita serahkan kepada kebijaksanaan undang-undang ataupun kehakiman, badan kehakiman. Dan pada saya sendiri dalam kempen pilihan raya umum yang ke-15, saya yang kritik Datuk Seri Zahid sebagai Presiden UMNO yang ada kes dan bagaimana UMNO juga tidak membawa agenda Melayu Islam ni pada tempat yang sebenarnya meskipun telah 60 tahun lebih ya memimpin. Jadi pada saya tomahan-tomahan dalam Pakatan Harapan tu ada DAP, diulang-ulang DAP dan DAP. Kita kenal mereka yang memperjuangkan demokrasi, yang yalah, dalam setiap parti tu ada yang ultra, tapi kita kembali balik kepada prinsip perjuangan utama yang dibawa oleh setiap parti tersebut. Jadi pada saya adjustment itu adalah bagaimana meletakkan maslahat yang lebih besar itu berbanding daripada mudarat lah. Dengan penyertaan UMNO dan Barisan Nasional ke dalam gabungan Kerajaan Perpaduan dengan Pakatan Harapan juga menunjukkan bahawa kita perlu berkongsi dari segi pembagian kerusi apabila menjelang PRN nanti.
Dan baru-baru ini Timbalan Presiden Amanah ada mengumumkan, Datuk Seri Sarudin Ayub berkata bahawa Amanah akan bertanding 31 ke 33 kerusi dalam PRN daripada keseluruhan 245. Ia hanya lebih kurang dalam 13%. Jadi adakah Amanah berpuas hati dengan pembahagian kerusi ini ataupun sebenarnya Amanah mampu untuk bertanding lebih banyak? Saya rasa kita perlu ukur baju di badan sendiri, di mana di dalam 3 negeri milik Pakatan Harapan, Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang, kita mempunyai kerusi yang agak signifikan. Tapi di negeri-negeri Pantai Timur dan Kedah, kita melihat kepada keputusan, maknanya winnability. Apa perlunya kita bertegas untuk minta kerusi tersebut, tetapi dari segi kemungkinan kebolehmenangan dalam pilihan raya negeri adalah tipis. Jadi soal peratusan yang kecil itu sudah tentu sekiranya dia berkaitan dengan ego ataupun maruah parti itu, kita tidak berpuas hati. Tetapi kita melihat kepada akhirnya, objektif akhirnya adalah kerajaan perpaduan di persekutuan dapat distabilkan dengan kemenangan-kemenangan di 6 buah negeri. Baik, Puan, hasrat wanita Pakatan Harapan dari dulu adalah untuk menghantar 30% wakil wanita. Adakah dalam pilihan raya negeri kali ini angka tersebut boleh dicapai? Untuk saya boleh beri komen untuk Selangor. Selangor khususnya insya-Allah mencapai, dan angka yang boleh saya katakan daripada 9 kerusi ada 3 wanita yang akan dicalonkan untuk bertanding, dan bukan sahaja bertanding tetapi bertanding dan menang. Jadi itu yang kita mahukan, yang mana wanita Amanah yang dihantar akan berada di posisi yang signifikan untuk menjadi suara di Dewan-Dewan Undangan Negeri. Manakala di negeri-negeri lain, saya tidak boleh beri komentar buat masa ini sehingga parti dah mengumumkanlah. Baik, Wan, dalam awan juga ada, ataupun dalam segmen ataupun sayap wanita Amanah ada Wardah ataupun sayap wanita muda. Okay. Adakah itu sebenarnya merebut ataupun berlaku pertindihan dari segi wanita, maknanya kita ada wanita dan wanita muda? Adakah pertindihan merebut segmen pengundi wanita itu berlaku di situ ataupun dia sebenarnya ada segmen yang lain? Tidak. Sebenarnya dari peringkat awal, meskipun Parti Amanah Negara baru ditubuhkan pada 2015, 2016 kami telah wujudkan satu unit wanita muda di dalam awan sendiri, dan kemudian dikeluarkan sebagai sayap, dan untuk dari segi organisasi dengan ROS dan sebagainya, salah satu sayap itu boleh diwujudkan apabila dia mempunyai pertubuhan organisasi di 2 buah negeri minima. Jadi ketika itu hasratnya adalah untuk meremajakan Parti Amanah. Kita mahu beri laluan kepada wanita muda ini, capture ataupun tembusi segmen wanita yang tersendiri. Dan dia tidak satu yang wajib, di mana wanita muda katakanlah berumur 18 tahun sehingga 35 tahun, sekiranya mereka berminat untuk menyertai awan, itu tiada halangan. Tetapi sudah tentu untuk memudahkan dan meremajakan parti itu sendiri, kita meletakkan syarat pemimpin sayap wanita muda ni maksimum umurnya 35 tahun, supaya jarak umur antara 35 hingga kelompok sehingga yang paling minimal 18 itu tidak terlalu jauh. Baik, Puan, kita berada di penghujung program ni. Apabila Puan menyebutkan tentang 30% di mana Amanah berhasrat untuk menghantar 9 di kerusi Dewan Undangan Negeri Selangor dan 3 daripadanya merupakan calon wanita, ada juga disebut-sebut seperti mana yang dipetik oleh media bahawa Puan merupakan salah seorang yang bakal diletakkan sebagai calon di Hulu Kelang. Komen Puan, adakah benar ataupun belum pasti lagi? Dari segi pencalonan dalam senarai bakal calon, saya salah seorang yang berada di Dun Hulu Kelang. Jadi mungkin dalam sekitar minggu ini atau awal minggu hadapan, finalnya akan diumumkan oleh parti sendiri. Saya hanya boleh bercakap confirm apabila watikah diserahkan oleh Presiden kepada saya. Pun begitu, kerja-kerja terus dijalankan kerana dalam tempoh sebelum penamaan calon, dan saya juga sebagai ahli majlis tempatan, maknanya di kawasan dalam Dun Hulu Kelang, saya telah buat kerja lebih awal. Maknanya sebelum nama saya disenaraikan dalam bakal calon juga, posisi saya sebagai ahli majlis adalah untuk lebih dekat dengan rakyat di Dun Hulu Kelang itu sendiri. Barangkali di Dun Hulu Kelang merupakan satu kerusi yang dianggap selamat bagi Pakatan Harapan dan Amanah untuk menang, dan meletakkan
calon wanita di situ khususnya barangkali merupakan percubaan Pakatan Harapan dan wanita Pakatan Harapan untuk letakkan calon wanita dalam Dewan Undangan Negeri Selangor. Komen Puan. Okay, pada saya sekiranya kita tidak meletakkan hanya kepada jantina, tapi kita lihat kepada kompetitif ataupun keupayaan memimpin, soal wanita atau tidak itu adalah sangat relatif. Jadi pada saya dengan keyakinan daripada pucuk pimpinan parti dan juga latihan-latihan di bawah Esko Wanita Keluarga dan Perpaduan Selangor, YB Dr. Siti Mariah juga, dalam tempoh 5 tahun yang lalu ada terlalu banyak inisiatif-inisiatif yang diusahakan, termasuk melalui agensi Pusat Wanita Berdaya, ada sidang wanita dan latihan-latihan kepimpinan yang sebenarnya ingin mengupayakan wanita daripada akar umbi sehingga boleh menjadi wakil ataupun calon di dalam Dewan Undangan Negeri. Maknanya dia bukan sesuatu yang magic, bukan hanya kerana nampak ada bakat boleh tercampak menjadi calon, tapi ia melalui satu proses untuk membentuk keupayaan tersebut dan mengangkat kapasiti wanita sehingga boleh menjadi pemimpin masyarakat. Yang terakhir, barangkali harapan ataupun jangkaan Puan untuk menuju PRN Negeri Selangor ini, adakah Pakatan Harapan dan BN mampu untuk memenangi Negeri Selangor dengan bergaya dan melawan ataupun potensi gelombang hijau yang dibawa oleh Perikatan Nasional sejak PRU yang ke-15 lalu untuk mengekang gelombang tersebut? Pada saya satu saja yang kenapa saya yakin bahawa kerajaan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional mampu membentuk kerajaan negeri di Selangor adalah kerana dengan baru 8 bulan kerajaan perpaduan di Persekutuan itu ditubuhkan adalah sangat bijak sekiranya rakyat memberi mandat kepada penubuhan kerajaan yang sama di peringkat negeri supaya kestabilan itu boleh dicapai. Maknanya sekiranya ada apa-apa isu di peringkat negeri, di peringkat kerajaan tempatan, kerana kerajaan tempatan juga adalah di bawah kerajaan negeri kan. Jadi apa-apa isu boleh diselesaikan kerana kita berada pada jalur yang sama. Itu perpaduan di persekutuan dan perpaduan di negeri. Jadi pada saya kata kuncinya adalah kestabilan ekonomi dan akhirnya rakyat adalah majikan kami. Rakyat yang akan mendapat manfaat dan kelebihan disebabkan memilih dan diberi peluang untuk memberi mandat yang baru. Baik, terima kasih Puan atas perkongsian. Selama lebih kurang setengah jam kita berdiskusi tentang menjawab persoalan-persoalan ataupun untuk clearkan segala isu-isu yang melanda ataupun soalan yang ada terhadap Parti Amanah Negara khususnya, dan kita banyak cabaran yang perlu dihadapi oleh Puan Anfal Sa'ari selaku ahli politik yang mungkin akan bertanding dalam pilihan negeri akan datang dan dalam karier politiknya yang jauh lebih pada masa yang akan datang. Kita mengucapkan selamat maju jaya kepada Puan Anfal. Terima kasih atas kesudian untuk menerima jemputan kami, dan kepada semua penonton dan pendengar podcast Sinar Harian, jika anda berminat untuk mengikuti episod-episod kami yang lalu, anda silalah layari laman Spotify Sinar Harian, dan anda juga dialu-alukan untuk melanggan platform-platform media sosial kami di pelbagai platform, dan untuk mendapatkan berita dalam dan luar negara sila layari www.sinarharian.com.my. Sehingga kita berjumpa lagi dalam episod akan datang. Saya Haizil Osman, ini adalah Plot Twist. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.